Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang dapat meluangkan masa pada malam ini untuk program kita, program Table Talk. Dan seperti biasa kita akan tampilkan 3 orang panel dan akan melalui 2 pusingan, pusingan pertama dan pusingan yang kedua. Okey. Panel-panel kita juga mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeza-beza. Jadi kita dapatlah perkongsian yang akan dikongsikan daripada dia. Terima kasih juga kepada restoran kita ni, Anjung Aneka Rasa Kak Mah, Tambak Pesisir Kampung Tali Langsat, kerana telah sudi meminjamkan ataupun untuk membuat program kita pada malam ini. Okey. Jadi kita teruskanlah kepada sesi kita tanpa banyak masa, masih pun tak banyak. Yang pertama kita akan teruskan dengan perkongsian yang pertama, iaitu daripada Puan Fadilah binti Suradi. Beliau berada dalam Serantau Felda di bawah DPM dan sekarang menjawat sebagai Ketua Puteri UMNO bahagian Kedah. Soalan dia, setelah PRU kita UMNO ni kalah, Barisan Nasional kalah, tapi setelah berlaku begitu, Barisan UMNO dan Barisan Nasional kalah pada PRU 14 lepas, dan setelah UMNO dah tak ada apa-apa lagi, maksudnya dah tak ada kelebihan sumber, tapi Puan Fadilah masih sanggup ataupun sangguplah menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Puteri UMNO bahagian Kedah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah malam ni saya berbesar hati diberi peluang sebagai salah seorang moderator pada program Table Talk Pemuda Tebrau. Berbalik pada soalan moderator, kenapa masih nak menjawat ataupun menggalas jawatan Ketua Puteri walaupun kita dah bergerak membangkang? Sebenarnya ia bukan satu keputusan yang mudah. Kita dah syok lama sebagai sebuah kerajaan, dan saya menyertai Parti UMNO pada ketika itu pun kita kuat sebagai sebuah kerajaan, UMNO sebagai tunjang pentadbiran kerajaan Malaysia, dan akhirnya dalam keseronokan memegang jawatan, akhirnya kita tewas pada PRU ke-14 tempoh hari. Satu kata satu pengalaman yang saya rasa pengalaman yang menarik lah. Yalah, kita dah syok menang, tiba-tiba kita kalah. Jadi dalam keadaan kita menang tu, kita seronok bersama parti, kita seronok bersama UMNO, kita seronok menjalankan pelbagai aktiviti kerajaan. Tapi bila kita kalah tu, takkan kita nak lari? Seorang pejuang, macam saudara Ketua Pemuda cakap, UMNO ini adalah satu perjuangan. Pejuang dia tidak akan lari dalam apa juga keadaan sekalipun. Untuk membuat keputusan memegang jawatan sebagai Ketua Puteri bukan mudah. Sebab ketika itu saya juga didesak oleh orang atasan untuk bertukar parti, untuk supaya orang kata jawatan saya kekal lah di jabatan tu. Tapi kita fikir secara waras, saya masuk parti bukan kerana jawatan, bukan kerana apa-apa imbuhan. Kita masuk kerana ikhlas. Begitu juga saya tekankan kepada rakan-rakan saya dalam Puteri UMNO, kita masuk parti UMNO kerana perjuangan, kerana keikhlasan kita. Kita kena ingat UMNO, UMNO untuk menolong nasib orang. Kerana parti inilah satu-satunya parti yang menolong orang.
Kita tak macam Parti Bersatu, kita buat program gunting rambut baik sekolah untuk ahli-ahli parti saja. Kita bagi semua rakyat Malaysia, rakyat dalam Tebrau ni yang memerlukan bantuan, kita bagi melalui Parti UMNO. Jadi saya memikir dalam keadaan kita senang, kita bersama parti, jadi kenapa dalam keadaan susah kita harus meninggalkan parti. Saya harus bangkit bersama rakan-rakan saya di bawah, kerana kita telah memulakan perjuangan, jadi perjuangan harus diteruskan. Jadi saya rasa kesediaan, keikhlasan dan kita tak boleh berputus asa, itu yang buatkan saya okey. Kita terus jadi ketua, saya akan terus menawarkan diri sebagai ketua untuk memastikan perjuangan hasilnya Puteri UMNO ni tidak terabai di tengah jalan. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih atas kongsian tadi. Okey, kita teruskan. Tadi saya lupa nak kenalkan soalan-soalan, jadi terus pada soalan dan kenalkan apa. Okey, untuk panelis yang kedua kita, Saudara Nazri bin Rahmat. Sekarang ialah seorang penjaga di Bazar Karat JB. Okey, soalan dia berkisar dengan pengalaman Encik Nazri lah. Bagaimana Encik Anas, Encik Nazri, nama panggilan lah, senang Encik Anas ya. Jadi bagaimana Encik Anas bermula dalam dunia perniagaan ni, dan bagaimana suasana perniagaan pada hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seperti yang sedia maklum, saya senang dengan nama Anas lah. Okay. Bayangkan tajuk kita hari ini, masihkah kita ingat? Saya nak mula dengan perkataan masihkah saya ingat. Okay. Saya nak mula dengan latar belakang saya dulu. Saya seorang yang bekerja dalam bidang profesional sebelum saya menceburi dalam bidang perniagaan. Saya seorang designer di Kuala Lumpur Memorial masa tu, lebih kurang 11 tahun yang lepas lah. Bila saya balik ke Johor Bahru, peluang pekerjaan sebagai designer tu sama, tapi yang berbeza dia landscape advertising tak sama. Maksudnya kalau saya kerja di bahagian di Kuala Lumpur, gajinya 2,000. Bila balik ke sini gajinya 1,500, mungkin ataupun 1,000. Dari situlah saya bermula untuk cari alternatif lain untuk tambah pendapatan. Itu salah sedikit pasal background saya sebelum saya menceburkan dalam bidang penjaja. Berbalik pada soalan Aidil tadi pasal suasana. Okay, kalau kita cerita pasal suasana ni Aidil, memang jauh beza lah. Saya cakap jauh tu dia agak ketara. Kalau dulu kita ni berniaga seolah-olah macam kita ni hanyalah peniaga siang kita bekerja, malam kita berniaga full time, umpama part time saja kerja. Tapi bila hari ni dah terbalik. Yang berniaga ni jadi part time, kena kerja full time. Macam saya cakap sebelum dengan kawan saya sebelum ni, kalau dulu kita ni berniaga zaman ekonomi daripada zaman Kerajaan Barisan Nasional dulu, lebih kurang tahun 2018, kita boleh nampak daripada start niaga tu pada awal sampai 2018 tu, kita nampak setiap tahun dia punya ekonomi, dia punya perkembangan niaga tu makin lama makin naik. Kalau tahun ni pendapatan tahunan katakan dah lepas tolak modal, kita boleh cakap setahun kita dapat 10,000 contoh lah. Tapi bila kita masuk tahun kerajaan baru ambil ni, kita dah nampak dia makin merosot. Itu yang saya cakap, daripada meniaga part time, meniaga dari full time boleh jadi part time balik. Itu yang kadang-kadang kita nampak golongan-golongan kawan-kawan meniaga kita yang asal dia dulu daripada kerja biasa, dah kerja jadi penjaja, meniaga dah bagus, dah makin hebat, tiba-tiba sekarang kita nampak dia jadi pemandu Grab. Macam mana dia jadi macam itu? Jawapan yang sangat mudah, faktor ekonomi yang menjadikan orang jadi macam itu. Bila keadaan sekarang ni, bila kita cakap pasal desakan ekonomi, bila poket rakyat makin nipis, ekonomi makin jatuh, orang dah mula tak nak membeli. Orang lebih pentingkan kepada keperluan asas. Sebab kami ni di Bazar JB, kami jual barang-barang yang kendak. So tak perlu, orang maksudnya orang datang, orang just beli dalam jalan je. Bukan lagi orang nak beli, orang datang lalu.
So suasana dia memang berbeza. Terima kasih. Oh betul. Maknanya keadaan ekonomi kita sekarang memang tak berapa cantik lah peniaga. Sebab peniaga ni berbeza-beza, ada keperluan dan juga ada kehendak. Jadi siapa yang berniaga dalam bidang kehendak memang agak terjejas. Keperluan itu kena dapatkan juga. Betul. Saya nak tambah sikit. Okay. Kita tanya kalau kita tengok sekarang, kita tanyalah mana-mana pihak, mana-mana peniaga sekalipun, peniaga pisang goreng sekalipun, penjaja, even Jaya, Tesco pun Kembang Apit, apatah lagi kami ni peniaga-peniaga kecil kan, peniaga-peniaga yang orang kata bukanlah besar sangat, mereka sendiri pun dah terasa terjejas dia lagi lah kalau kita yang kecil ni kan. Dan itu memang ternampak. So kat mana kat sini yang kita boleh nampak bila sebelum PRU14 dia orang kata bila kerajaan PH ambil alih, confirm ekonomi jadi akan lebih baik. Kita tak nampak tu, kita langsung tak nampak. Terima kasih saudara Anas atas perkongsian ni sebagai seorang peniaga kecil ataupun penjaja di Dataran. Okey, kita dah tengok perkongsian, kita dah dengar perkongsian daripada seorang peniaga. Jadi kita nak dengar daripada seorang mahasiswa lah. Penulis kita yang ketiga, nama dia Muhammad Amirul Akmal bin Syukur, Muhammad Syukur, seorang mahasiswa di Kolej Pengajian Islam Johor, Masak, dan sekarang sedang mengambil jurusan syariah semester akhir, betul kan? Okey. Jadi kita sebenarnya semasa sebelum PRU dan juga sebelum PRU kita dengar suara-suara mahasiswa, maknanya ada suara-suara vokal daripada mahasiswa. Okey, dari pandangan saudara Ahmad, bagaimana suara mahasiswa terhadap kerajaan hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati kepimpinan UMNO di peringkat bahagian cawangan, saudara-saudari dan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada saudara moderator tanya soalan tentang apakah perasaan mahasiswa dan mahasiswi terhadap kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini. Jadi tuan-tuan, saudara-saudari, apabila kita bertanya soal perasaan mahasiswa dan mahasiswi, sudah tentulah mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini marah dan kecewa kepada kerajaan Pakatan Harapan. Kerana apa? Masihkah tuan-tuan ingat? Masihkah tuan-tuan ingat suatu ketika dahulu kerajaan Pakatan Harapan menjanjikan bulan dan bintang kepada mahasiswa dan mahasiswi. Tetapi tuan-tuan, selepas mereka mentadbir kerajaan, mereka duduk di kerusi kerajaan, apa yang mereka lakukan? Tuan-tuan hadirin dan hadirat, hari ini saya akan cuba dedahkan beberapa kebokrokan, beberapa pengkhianatan terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Yang pertama, dalam buku harapan tajuk dia tuan-tuan, membina negara memenuhi harapan, lebih kurang ada 230 muka surat. Di dalam bab iltizam anak muda, muka surat 189. Tuan-tuan boleh cek dalam buku harapan. Kalau tak percaya, yang mana Pakatan Harapan menjanjikan untuk memberikan perkhidmatan pendidikan yang percuma dan berkualiti dari peringkat prasekolah sehinggalah ke universiti. Tapi tuan-tuan, apa yang terjadi? Mereka hancing tuan-tuan. Mereka bukan sekadar kencing, tapi kencing berdiri tuan. Kencing berdiri kemudian berlari, bersilih-silih ganti. Itulah hakikat kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini. Tuan-tuan, bahkan yang lebih teruk daripada itu, pendidikan secara percuma ni pun tak disebut pun dalam bajet 2020. Tuan-tuan masih ingat tak? Seorang pimpinan kanan Parti Keadilan Rakyat, dia berdiri macam ni lah tuan-tuan. Dia berdiri macam gini, belakang dia ada skrin putih, kemudian dia berikan formula.
tuan-tuan dan puan-puan, kita ada formula untuk memberikan perkhidmatan percuma pendidikan kepada rakyat Malaysia. Tuan-tuan ingat tak? Tuan-tuan ingat tak? Siapa nama dia? Darwah dah kan saya dengar. Mana ada keluar lagi? TV ke dah tak ada dah dengar? Ha? Dah bencin dah tuan-tuan. Ini bukti pertama bahawa kerajaan merogol hak mahasiswa dan mahasiswi. Perkara ni saya kena tegas lah tuan-tuan, sebab kita di bidang mahasiswa apa yang terjadi ini kita lihat dengan mata kita sendiri. Kemudian yang kedua tuan-tuan, memberi allowance. Mereka janji tuan-tuan, mereka janji memberi allowance kepada pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah B40. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, rupa-rupanya yang ini pun hancing tuan-tuan. Mereka bukan sahaja tak kotakan janji tuan-tuan, bahkan mereka khianati janji mereka. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, kalau dulu di zaman pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional memberikan kad diskaun. Sekejap, saya ada bawa bukti tuan-tuan. Bila kita belajar syariah ni, dari kena-mengena sikit lah dengan undang-undang. Jadi dilatih untuk jadi lawyer. Bila lawyer, mesti kena ada bukti. Elemen pembuktian mesti penting dalam lawyer. Mereka, kalau dulu zaman Barisan Nasional, mereka berikan kad diskaun siswa ni tuan-tuan. Ini tuan-tuan, kalau hujung bulan, mahasiswa-mahasiswi mesti dia tahu apa kegunaan dia. 250 Kerajaan Barisan Nasional beri tuan-tuan. Kemudian dengan kad ini juga mereka boleh mendapat diskaun, beli barang, naik pengangkutan tuan-tuan hadirin dan hadirat. Tapi hari ini saya patahkan tuan-tuan kad ni. Sebab apa? Ia tak ada guna langsung, bahkan tak disebut langsung pun dalam bajet Kerajaan Pakatan Harapan. Innalillah tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, bukti kerogolan. Mereka mengambil hak mahasiswa. Mereka janji di dalam buku harapan, mereka kata mereka nak menangguhkan pembayaran balik PTPTN. Cakap pun dah tak super bikin tuan-tuan. Tadi mereka cakap mereka nak berikan perkhidmatan pendidikan secara percuma daripada peringkat prasekolah sehinggalah universiti awam. Kemudian janji mereka pula, mereka nak menangguhkan pembayaran PTPTN. Dah lah mula-mula daripada 4,000. Tuan-tuan, ada tak yang dekat sini terkasima dengan janji dia? Cuba angkat tangan. Ramai tuan-tuan mungkin kat sini kan. Oh, ni Kerajaan Pakatan Harapan nak hapuskan PTPTN. Undilah Pakatan Harapan, sekali je kita undi. Tuan-tuan, kena kencing. Dah lah kena kencing. Mereka ni suka rupanya buat U-turn. U-turn pula tak bagi signal. Dah lah U-turn dekat jalan gelap, lepas tu tak bagi signal. 2 kali tuan-tuan mereka U-turn. Mula-mula kalau gaji tak sampai 4,000 tak perlu bayar. Kemudian gaji 2,000 tak perlu bayar. Sekarang ni tuan-tuan 1,500 pula. Tuan-tuan, ini 3 saya berikan bukti bahawa kerajaan pada hari ini merogol hak mahasiswa dan juga mengkhianati mahasiswa tuan-tuan. Cukup sekali itu, insya-Allah kita jumpa pada round yang kedua. Oh, itu dia. Keadaan pun dah makin panas. Itulah suara mahasiswa. Hakikatnya itulah, sebenarnya itulah buktinya. Sebab kita akan cakap fakta je, tak ada auta-auta lagi. Kita akan bagi yang fakta je. Okey, untuk round yang kedua ni sebab dah panas ni, panas tu ni macam migi pedas ni. Macam migi pedas. Okey, jadi kita akan mulakan dengan Encik Nazrila. Nazrila, okey. Okey, untuk round kedua ni, setelah perkongsian yang pertama tadi tentang dunia perniagaan ataupun suasana perniagaan tu sendiri macam mana, jadi tu mestilah ada suara-suara atau rintihan-rintihan daripada peniaga-peniaga. Jadi apakah rintihan, keresahan yang dialami peniaga kecil, penjaga pada hari ini? Silakan. Terima kasih Adil. Keresahan. Okey. Soalan pasal keresahan ni dia macam sikit dia kan. Okey. Kalau seingat saya masa sebelum PRU 14 yang lepas, ada satu manifesto yang mengatakan pasal gaji 1,500. Betul? Okey. Antara manifesto yang banyak saya baca, antara yang saya paling suka pasal gaji 1,500.
Sebab saya antara orang yang setuju pasal gaji RM1,500. Tapi dia tak cakap pula pasal gaji RM1,500 ni dia bagi berperingkat. Kenapa saya cakap saya setuju? Simple je. Bila kita cakap pasal gaji poket rakyat ni, bila diisi, secara tak langsungnya tempiasnya juga pada golongan-golongan peniaga kecil macam kami. Penjaja-penjaja kecil macam kami ni, dia tak harap pada apa-apa sangat pun sebenarnya. Yang kita harapkan poket je. Bila poket rakyat ada duit, tempiasnya pada kami. Walaupun tak banyak, sikit pun tetap pada kami juga. Paling ketara, paling senang, paling simple yang kita nampak masa zaman BRIM ada. Walaupun di antara kami bukanlah penerima BRIM pun, kan, orang yang dapat golongan B40, kita dah ada SSM je, confirm dapat BRIM. Ada SSM mesti dapat BRIM je. Tapi kami pun sebenarnya ada yang kisah, ada yang tak kisah. Bagi pendapat saya, BRIM dapat umpama bonus. Penjaja ni, kita ni harap orang ada duit lebih. Kita harapkan siapa ada duit lebih, tempiasnya kat kita. Maksudnya time hari raya, time hujung tahun punya bonus, itulah tempias-tempias yang kita selalu dapat. Kalau kita nak cakap pasal hari-hari orang membeli ni, mungkin taklah. Tapi bonus-bonus ni lah yang memang penting. Itu kalau kita cakap pasal bonus. Okey, kalau kita cakap pasal bantuan pula, masa zaman kerajaan Barisan Nasional dulu, boleh kata setiap waktu kita dapat WhatsApp, ataupun kita dapat berita, Tekun ada buat loan baru. Okey, dia punya macam ni, macam ni. Amanah Ikhtiar ada buat baru. Bukan cakap tak ada, kerajaan sekarang ada. Cuma tak diwawakan pun. Kalau kita buka laman web Tekun sekarang ni, kalau ada handphone buka, check laman web Tekun, last update tahun 2018. 2018 ni kita yang pasal 2016-2017 punya pasal tu belum lagi dah. Maksudnya apa yang dia buat sekarang adalah daripada apa yang zaman kerajaan pilihan buat. Dia hanya teruskan. Tak ada lagi benda-benda baru ni. Ini kita cakap pasal soal penjaja. Di kalangan penjaja juga, kita ada satu golongan. Ini kita kena, saya beritahu sikit. Golongan ni kita panggil entrepreneur. Orang-orang yang dia punya fikiran di luar kotak. Orang-orang yang fikir buat macam Grab, golongan-golongan yang buat benda niaga ni, dia buat lebih daripada orang lain. Bukan jenis-jenis penjaja yang boleh buat loan RM5,000, RM6,000 tak boleh. Orang-orang macam ni dia kena buat loan sekali buat RM100,000. Tapi mana ada orang nak buat loan niaga, kita baru start niaga dapat terus RM100,000, betul? Jadi orang-orang macam ni dia lebih mengharapkan kepada grant. Grant-grant yang macam ni, kalau zaman Barisan Nasional dulu, dia melalui teraju Superb terpanggil, program Superb. Program Superb ni orang-orang macam ni sentiasa tunggu. Bukan kadang-kadang nak sakat, nak menang geran RM1,000 tu je. Superb ni kita duduk dekat depan ni, kita pitching, kita bercakap. Yang dengar kat depan-depan ni semua orang-orang golongan-golongan investor. Walaupun dia tak menang pitching tu untuk hadiah Superb, tapi ada investor-investor lain yang boleh dengar. Tapi pada hari ini, program-program macam ni dah macam mati dah tak ada dah. So orang-orang yang ada idea di luar kotak ni, umpama idea dia dengan bayang-bayang macam Uncai terkejut gitu, tak ada apa-apa pun. Fikir-fikir buat benda bagus, tapi tak boleh nak ke mana. Tak ada. Superb ni, sebenarnya kalau kita buka laman web dia, pun dah tak ada. Pergi laman web teraju, search Superb, jumpa 2016 punya cerita. Tapi Belanjawan tahun ni dia ada tulis pasal teraju Belanjawan yang baru ni. Tapi kita tak tahu sama ada yang akan datang tu yang dibuat teraju sama konsep dia macam ni, ataupun dia tulis dia ada dalam teraju tapi tak ada. Sebab kerajaan hari ni kita tak boleh nak percaya 100%. Ini bukan cakap saya, tapi cakap ramai penjaja-penjaja yang lain. Inilah yang berlaku pada hari ni. Kita ni kalau golongan penjaja, kita umpama buka kedai tengok muka sama-sama sendiri je. Buka kedai, buka pintu, kau tengok aku tengok kau. Barang aku tak ada, aku beli kat kau beli kat aku. Kita rolling macam tu je. Kita janji ada lah, kan? Kalau agak-agak tak ada duit tak cukup, pergilah buat Grab. Jadi tambahlah sikit, kan? Tambahlah sikit, tak banyak. Janji cukup lah makan. Jangan orang kata tu tak cukup langsung. Bukan kita cakap tempat negara kita ni sampai miskin sangat. Tapi ada. Tapi apa yang kita nak harapkan bantuan. Sedikit sebanyak adalah cerita dia yang dia bawa untuk kita untuk bantu. Tak banyak, kurang-kurangnya sikit tu mestilah ada. Tapi tak bolehlah terlalu sepi. Sampai satu tahap tu kita tunggu apalah akan datang punya tindakan kerajaan. So jelas, yang saya nak sampaikan jelas, kerajaan hari ni sebenarnya tak dapat nak bawa suara-suara, tak dapat nak bawa ke mana arah tujunya penjaja-penjaja ni.
Umpama hari ni kita ni di peringkat penjaja, peniaga-peniaga ni macam kita meniaga je lah, tak ada lah tuju. Berbeza. Kerajaan hari ni memang berbeza. Kita tak nampak ke mana arah yang kita nak pergi, ke mana saluran yang betul kita nak gerak ni. Terima kasih. Terima kasih. Kita malam kerajaan Pakatan Harapan ni Tanya kan, dia kena. jadi maknanya tekun dengan support tu tak habis-habis. Kalau simpan dalam buruk memang dah bersawang lah sebenarnya kan. Jadi pokok cendawan pokok cuma. Okey, jadi kita teruskan round kedua kita. Kita berbalik kepada mahasiswa kita lah. Dengan perkongsian dia tadi, dengan suara yang dibawa, suara-suara mahasiswa pada hari ini. Okey lah, kita dah dengar apa mahasiswa punya perasaan kan, yang tadi apa yang saudara Akmal kongsikan. Jadi kalaulah saudara Akmal berpeluang berjumpa dengan Menteri Pendidikan kita, tak perlu saya sebutlah kan, sedia maklum lah kan, apakah yang akan disuarakan kepada beliau? Bukan beliau Melaka, beliau. Okey, terima kasih. Bismillah. InsyaAllah, kalaulah saya diberi peluang untuk berjumpa dengan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, ada 3 perkara yang saya nak bawa pada beliau. Yang pertama, kita nak beritahu kepada Dr. Mazli Malik, kalau dahulu mereka nak kuasa, rakyat telah beri mereka kuasa. Kalau dahulu mereka nak mandat, rakyat telah beri mereka mandat. Sekarang ialah waktunya untuk mereka mengotakan segala janji yang telah mereka taburkan. Saya nak beritahu kepada Dr. Mazli Malik, tolong buat banyak peluang pekerjaan. Kerana apa? Kerana ramai sahabat-sahabat saya di luar sana, mahasiswa-mahasiswa di luar sana, tuan-tuan, yang mereka ni belajar bertahun-tahun. Rongkol tuan-tuan, Mazli Malik kat ni. Oh bukan, kena silent. Kat mana tadi kita? Okey, tolong yang berhormat Menteri supaya buat peluang pekerjaan. Kalau dulu Menteri muda kita siapa tuan-tuan nama dia? Sadiq Sigaraga janji kepada anak-anak muda untuk beri 1 juta peluang pekerjaan, tuan-tuan. Tapi apa yang mereka buat pada hari ini? Bukan mereka tunaikan janji, tuan-tuan. Bahkan peluang-peluang pekerjaan di luar sana pula ditutup. Seperti saudara Anas tadi kata, Giant ditutup dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita lihat hakikat di luar sana, mahasiswa dan mahasiswi, sahabat-sahabat saya, ada wakil mahasiswa hari ini datang berikan tepukan kepada beliau, sanggup datang daripada Johor Bahru, pengerusi Kelab Usuluddin, Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Tuan-tuan, mereka yang belajar agama ni, tuan-tuan, patutnya yang akan mendidik anak-anak kita di sekolah agama, terpaksa bekerja di mal-mal, tuan-tuan. Bukan bidang mereka. Saya nak beritahu kepada Dr. Mazli Malik, tolong bantu mahasiswa dan mahasiswi ini. Kemudian yang kedua, kita nak cadang kepada Dr. Mazli Malik agar teruskan segala inisiatif yang telah diberikan oleh Kerajaan Barisan Nasional dahulu. Kalau dahulu di zaman pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional, kita ada kad diskaun siswa 1 Malaysia, kita ada voucher buku 1 Malaysia, kita ada skim latihan intensif 1 Malaysia, dan banyak lagi inisiatif-inisiatif yang telah diberikan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tapi apa yang mereka lakukan pada hari ini, tuan-tuan, langsung tak ada untuk mahasiswa. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, dan kalau boleh, yang perkara ketiga ni saya minta dia buat segera, tuan-tuan. Saya nak cadangkan kepada Yang Berhormat Dr. Mazli Malik supaya buat grup WhatsApp, dan jangan lupa invite timbalan Menteri Pendidikan. Sebab apa, tuan-tuan? Mereka canang, mereka nak mereformasi sistem pendidikan negara kita, tuan-tuan. Tapi apa yang terjadi? Menteri kata A, timbalan Menteri kata B.
Menteri kata hitam, timbalan menteri kata putih. Isu Dongzong pun tidak selesai-selesai, tuan-tuan. Macam mana kita nak mereformasi pendidikan kita kalau menteri dan timbalan menteri pun tidak ada perpaduan, tidak ada kesatuan. Terima kasih. Betul. Itu cadangan yang bayar. Memang rasanya memang tak ada itu grup WhatsApp. Mungkin dia ada grup WhatsApp pembawang lah. Membawang pun sekarang tengah cerita dia. Okey, terima kasih. Itu mesej yang jelas kepada Menteri Pendidikan kita daripada seorang mahasiswa. Jadi dah panas dan panas tadi. Jadi kita minta lah Ketua Puteri UMNO Bahagian Tebrau untuk memberi ataupun menyampaikan kepada kawan-kawan kita, anak-anak muda, khasnya orang-orang Tebrau lah, kenapa rakyat perlu sokong Barisan Nasional semua. Silakan. Dia kiri kanan dah panas. Yelah, kita pandai, kita faham kan. Oh, rakyat sekarang ni dia marah. 60 tahun Kerajaan Barisan Nasional memerintah, mentadbir negara. Saya rasa tahap kemarahan tu taklah setinggi dalam 2 tahun pemerintahan Pakatan Harapan. Kenapa rakyat marah? Kerana macam kita tengok adik kita tadi, siswa marah, siswi marah. Sebab pada pilihan raya ke-14 yang mengundi lebih kurang, pengundi muda lebih kurang 5 juta orang. Yang kali pertama mengundi inilah yang tangan-tangan yang merubah dan mengubah politik negara kita pada hari ini. Dan akhirnya Pakatan Harapan tu naik tanpa disangka-sangka. Tabur je manifesto, tabur janji bulan bintang, bagi. Dengan niat sebenarnya kita bagi je, tapi kita takkan buat sebab kita takkan menang. Tapi akhirnya takdir Allah, diorang pula menang. Kita yang banyak tunaikan janji-janji semasa PRU ke-13 dan sebelumnya ni pula, kita pula terkandas. Jadi hari ni rakyat sebenarnya mengharapkan Pakatan Harapan ni menunaikan segala janji, tapi akhirnya yang dibaginya kencing. Kita harapkan pemimpin Pakatan Harapan tu menjaga manusia, tapi yang dikejar-kejar babi yang berenang-renang di Selat Melaka. Kita tak nak benda-benda macam tu. Perjuangan Barisan Nasional khasnya UMNO ni jelas. Kita membela rakyat sebenarnya. Kita membela rakyat. 60 tahun kita menunjangi kerajaan Malaysia ini, kita jelas membela rakyat dengan pelbagai dasar yang dibentuk untuk memajukan semua kaum, Melayu, Cina, India dan sebagainya. Tapi hari ini kita lihat apa yang terjadi di bawah Pakatan Harapan dengan ekonominya yang menurun, kaum penjaja, peniaga dan sebagainya menghadapi masalah. Dengan siswa tiada bantuan yang asal disekat. Yang diutamakan kasut hitam, stokin hitam dan sebagainya. Saya nak cerita pengalaman. Kami di Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Tebrau, kita ada buat satu program ronda-ronda kongsi rezeki kan. Kita bagi sumbangan beg sekolah, back to school. Kita pergi ke 70 buah rumah orang-orang yang tidak berkemampuan. Saya suka untuk menziarahi mereka ini sebab kita dapat pandangan yang jelas pada mereka tentang kerajaan pada hari ini. Dan semuanya saya boleh katakan daripada 70 itu, 70 orang itu memang mengatakan tidak ada bantuan daripada Pakatan Harapan sebagaimana Barisan Nasional mentadbir kerajaan dulu. Dan semuanya sampai sekarang pun masih tercari-cari bagaimana nak dapat bantuan daripada kerajaan ketika ini. Sedangkan dulu kita yang menunjangi kerajaan yang dikatakan kita tidak bagus 60 tahun mentadbir negara ini, kita yang cari diorang, bukan diorang yang cari kita. Kita yang bagi kat diorang, bukan diorang yang terhegeh-hegeh minta kat kita. Jadi situ nampak jelas kepincangan pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan hari ini. Kita dah nampak orang kencing kita berlari-lari 3-4 kali. Buat apa kita nak percaya lagi? Betul? Kita dah nampak betapa ekonomi itu merudum
tidak ada peluang pekerjaan, dijanjikan 1 juta peluang pekerjaan, dibawa balik 300,000 pekerja di Singapura, tidak ada. Hari ini tidak ada. Tidak ada langsung bukti dalam belanjawan pun tidak dinyatakan berkenaan dengan PTPTN, penghapusan, tidak ada. Tapi hari ini mereka dengan bangga mengatakan 3 daripada 4 janji PTPTN telah ditunaikan. Padahal 3 perkara itu kita dah laksanakan pada zaman Barisan Nasional lagi. Diorang cuma ambil nama. Jadi kalau kita nak cakap baliklah kepada Barisan Nasional ni, saya rasa kalau kita tak cakap balik pun, diorang dah sibuk-sibuk nak balik pada Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab diorang dah nampak tak ada harapan langsung Pakatan Harapan ni. Menipu lebih kan. Tak ada langsung kita dapat kesenangan daripada Pakatan Harapan ni. Kalau saya nak cakap baliklah semula kepada Barisan Nasional, 2 perkara saja kita kena pegang. Pertama, kesejahteraan. Yang kedua, keharmonian. Sejahtera ekonomi, sejahtera pendidikan, keharmonian kita bermasyarakat, kita mengamalkan agama Islam dan sebagainya. Hari ini kita lihat kesejahteraan dan keharmonian itu dah tak ada. Masing-masing berbalah. Kita yang perlukan ketika ini adalah sebuah kerajaan yang boleh membaiki kelemahan yang kononnya ada pada Barisan Nasional. Tapi kerajaan pada hari ini kita lihat lebih mementingkan pangkat, mementingkan jawatan, soal perebutan serah kuasa yang tak habis-habis, menyalahkan zaman pentadbiran Najib yang dah lepas, segala-galanya, konon-kononnya hutang 1 trilion, akhirnya mereka yang realisasikan. Jadi saya nak cakap dengan orang-orang yang dengar pada hari ini, kami orang-orang muda ni, ialah kita hormatlah pilihan pada PR14, tapi PR15 takkanlah kita dah sekali dibodohkan, kita rela dibodoh-bodohkan berkali-kali. Takkanlah kita nak membiarkan diri kita dikencing, dimain-mainkan berkali-kali. Tak perlu semua tu. Saya rasa PR15 perlu buka mata. Saya rasa pada sesi kali ni cukuplah orang kata kita melihat keburukan daripada Pakatan Harapan semua sekali. Saya tak boleh nak berhujah sampai berdiri macam dia ni. Mahasiswa ada semangatnya lain sikit. Kita faham soal penjaja, bagaimana di Tesco dan Giant, di Bazar Karat dan sebagainya. Kita faham bila tidak ada kuasa untuk membeli, jadi ekonomi pun tidak berkembang. Jadi yang di atas-atas ni sebenarnya dia tengah seronok mengira duit yang ditinggalkan oleh kerajaan Barisan Nasional sebenarnya. Tapi dia tak fikir yang kita di bawah ni pun tengah kira-kira duit, cukup ke tidak nak makan untuk sekolahkan anak. Mereka tak fikirkan semua tu. Yang mereka fikir KPI yang mereka tetapkan, yang mereka putuskan sendiri. Contohnya pasal isu alarm kritikal, sendiri buat isu, sendiri buat cadangan, sendiri yang tangguhkan. Hari ni keluar lagi pula akan tidak dilaksanakan. Kan nak tahu ditangguhkan ke tidak akan dilaksanakan. Itu 2 perkara berbeza. Jadi kalau 2 perkara ini pun rakyat di luar tu masih tak boleh nak berfikir, khasnya rakan-rakan yang saya rasa pada ada ke-14 hari tu yang berkobar-kobar, kita kena tukar kerajaan. Sebab apa? Sebab kita nak kerajaan yang lebih moden, yang lebih maju. Tapi hari ini akhirnya kita ni letak ke mana? KDNT kita pun 4.5% saja jatuh. Peluang pekerjaan, pengangguran 10%, industri gojek, gig ekonomi yang diutamakan, sedangkan pekerjaan kekal pun tidak ada ditawarkan, banyak kilang-kilang ditutup dan sebagainya. Jadi takkan kita nak mengekalkan kerajaan yang sedia ada pada masa hadapan? Cukup-cukuplah kami golongan muda ni yang merasa ketika ini, tak perlulah adik-adik kita yang di bawah ni nak merasa sengsara macam kita. Jadi saya rasa cukup. Kalau rasa kecewa, kalau rasa nak try lagi kena kencing, teruskanlah dengan Pakatan Harapan. Tapi saya yakin ramai majoriti luar sana yang akan kembali semua kepada Barisan Nasional. Terima kasih. Terima kasih. Di atas kepuasan tadi ya, memang betul lah. Takkan kita nak kena kencing berkali-kali, kencing berdiri pula tu. Jadi kita ada sesi selanjutnya ialah sesi soal jawab daripada hadirin. Ada 3 soalan. Jadi silakan siapa yang nak menyampaikan soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dekat Facebook Live ni ada satu soalan dan namanya agak terkenal dekat Facebook Live ni. Nama yang bertanyakan soalan ni adalah Raja Muhammad Nasir.
Akhirnya dia muncul untuk bertanya soalan. Dan soalan dia agak menarik. Soalan dia saya rasa ditunjukkan kepada saudara Nazri. Dia tanya, ayat dia bunyi begini, nak tanya ni, kalau gaji naik, harga barang naik tak? Sila. Oh, saya sebenarnya jemput dia, tapi dia tak dapat datang lah. Jadi dia okeylah, ada respon juga lah daripada Abang Nasir kita. Okey, silakan. Okay. Assalamualaikum. So dia tanya gaji naik, Harga barang naik tak? harga barang naik tak? Okey. Ini sebenarnya kalau saya tanya saya, dia sendiri pun boleh jawab sebenarnya. Kalau gaji naik, harga barang tu naik ke tidak? Kalau kita cakap pasal soal gaji, katakanlah gaji saya hari ni naik 1,500, kan? Semestinya lah barang, kalau kita nak cakap barang naik, itu bukannya cerita pada faktor gaji. Gaji naik dengan barang naik, dua faktor yang berbeza. Kalau kita fikir, ini saya cakap dalam logik. Kita cerita dalam bentuk logik. Okey? Bila kita cerita pasal gaji naik, barang naik, memang dua perkara yang berbeza. Patutnya kita tahu Raja Muhammad Nasir ni siapa sebenarnya. Sebenarnya kita pun maklum, kan? Kita pun faham kenapa dia serang kita hari-hari dalam Facebook. Okey, patutnya kita kena tanya dia balik. Boleh ke menteri dia naikkan gaji seperti yang dijanjikan 1,500, kan? Dalam masa yang sama diturunkan harga barang. Itu soalan yang paling penting kita jawab. Ini sebagai bergaji, saya kata hak jawab gaji naik sama harga barang naik. Itu bukan jawapan soalan yang ditujukan pada saya. Silap tu. Sebenarnya tuju pada menteri-menteri kesayangan dia. Itu yang paling penting. So jelas tak rasanya? Jelas kan Cik Raja Muhammad Nasir? Dalam tu, renungan dia. Terima kasih atas jawapan. Kita buka lagi soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romiko Ronaldo bin Edi Basuman. Saya ada soalan kepada sahabat mahasiswa. Okey, saya Akmal. Okey, Akmal. Banyak janji-janji yang ditaburkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada mahasiswa, dan janji dia antaranya pendidikan bersama, PTPTN dan banyak lagi lah. Dan juga banyak yang seperti mana yang Saudara Akmal kongsikan, bantuan-bantuan kerajaan BN bagi pada mahasiswa. Okey, Ahmad. Jadi hari ini kalau kita lihat, kebanyakan mahasiswa yang dulu turun jalanan tertipu. Betul tak? Betul. Jadi saya nak tanyakan, apakah harapan mahasiswa pada tahun 2020, dan apakah yang boleh mahasiswa bantu rakyat Malaysia untuk kita bukan lawan kerajaan lah, maksudnya untuk kita pastikan rakyat Malaysia mendapat semula apa yang pernah mahasiswa dapat. Tuan tak tanya soalan. Maksudnya apa yang mahasiswa boleh bantu kepada kerajaan? Bukan pada kerajaan. Apa yang mahasiswa boleh bantu rakyat yang tertindas, yang dizalimi, yang dikencing oleh kerajaan Pakatan Harapan tadi. Maksudnya apa yang mahasiswa boleh bantu untuk menyedarkan mereka yang dikencing ni lah. Yes. Okay. Dan apa harapan mahasiswa pada tahun 2020 ni? Seandainya ada PRU ke-15. Betul kan? Bismillah. InsyaAllah, apa harapan mahasiswa saat pada tahun 2020? Sudah tentulah kalau kita tanya apa harapan mahasiswa, mahasiswa pastilah nakkan peluang pekerjaan yang sepatutnya kerajaan sediakan, dan juga janji-janji yang telah ditaburkan itu. Kemudian soalan yang kedua, mahasiswa bantu rakyat yang dikencing. Okeylah, pada sebelum PRU ke-14, mahasiswa turun jalanan untuk bagi tahu rakyat bahawa kerajaan BN tipu mahasiswa. Kan? Maknanya dia percaya dengan pendidikan percuma. Dia turun jalanan nak pengaruh rakyat supaya percaya dengan pendidikan percuma.
Jadi hari ini mahasiswa hari ini apa boleh mahasiswa bantu rakyat supaya menyedarkan rakyat Malaysia tanpa turun jalanan? Baik, kalau tanya kepada saya apa yang mahasiswa boleh bantu untuk sedarkan kembali rakyat-rakyat yang ditipu, sudah tentulah mahasiswa-mahasiswi ini akan membongkarkan tentang kebokrokan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan. Kalau kita lihat Pakatan Harapan, mereka menipu. Contohnya, mereka kata hutang negara 1 trilion, Kerajaan Barisan Nasional meninggalkan hutang 1 trilion. Sudah tentu mahasiswa-mahasiswi yang belajar tentang perkara tersebut akan memberitahu, akan menceritakan perkara yang sebenar kepada orang awam, orang-orang kampung dan sebagainya. Kita akan bantu, kita akan masuk ke segenap pelusuk. Contohnya macam kami, kami belajar ilmu agama, kan? Kita akan sedarkan kepada orang awam bahawa apakah keburukan penipuan, apakah keburukan munafik dan sebagainya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jelas Okey, jadi kita buka yang soalan yang terakhir. Siapa ada? Ada? Yes. Saya ada satu soalan setelah perbincangan tadi. Rata-rata kita bagi tahu bahawa kita kecewa dengan kerajaan hari ini berkenaan dengan penipuan, kencing dan sebagainya. Soalan saya, sekiranya menuju PRU 15, Kerajaan Pakatan Harapan mampu menunaikan janji-janjinya, adakah kita nak mengajak rakyat menyokong Pakatan Harapan? Sebab asas ni pada hari ini perbincangan lebih kepada penipuan. Sekiranya dalam menuju PRU 15, Pakatan Harapan tak tahulah macam mana formula yang si pakar formula hidup balik, bantu dan sebagainya, boleh pula buat apa segala janji-janji tu. Apakah asas yang kita nak bagi tahu rakyat bahawa kita tolak Pakatan Harapan? Silakan pada sama-sama lah. Saya fikir pada ni cukup dia. Okey. Kita faham. Okey. Orang kata menjelang PRU ataupun PRK, strategi melambatkan gula-gula ini memang satu strategi yang kata sangat berkesan. Pada zaman BN dulu pun saya tak nafikan, kita turunkan pelbagai insentif, kita bagi macam-macam bantuan dan sebagainya. Dan kita juga yakin Pakatan Harapan akan menjadikan strategi melambatkan semua ini dalam PRU ke-15. Tapi kita juga harus yakin rakyat pada hari ini adalah rakyat yang bijak. Kita kalah kerana keterujaan mereka untuk merasa perubahan suasana, kepimpinan dan pentadbiran. Yang kononnya kalau dulu orang kata kita dipimpin oleh seorang bukan doktor, jadi kemajuan negara tidak terjamin. Hari ini kita ditunjangi oleh 2 orang doktor, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, dua-duanya doktor. Tetapi akhirnya negara jahanam juga, kan? Jadi rakyat hari ini saya rasa bukanlah rakyat yang pada zaman 60-an, 70-an, 80-an dahulu yang orang kata letak songkok, buat jahat sekalipun akan menang. Tapi rakyat hari ini, kita pengundi kebanyakannya adalah pengundi muda yang dulu memang teruja nak tukar kerajaan, tapi hari ini diorang memang rasa bukan saja ditipu, tetapi sekarang ni keadaannya adalah mereka sendiri terbeban dengan keadaan ekonomi semasa yang mereka dah habis belajar, tak boleh nak bekerja, ada kerja tak boleh nak hidup, tak nak survive, ada satu kerja kena tambah kerja jadi Grab, buat food panda dan sebagainya. Jadi saya rasa benda-benda ini dia akan mainkan satu peranan yang penting. Zaman sekarang adalah zaman orang kata kita mencari pendapatan yang tetap untuk keluarga, untuk diri sendiri. Kalau sebuah kerajaan tidak boleh menjamin satu pendapatan yang tetap, kekal untuk rakyat dia hidup dan mengusingkan aliran ekonomi dengan baik untuk satu jangka masa yang lama, rakyat akan bijak untuk menilai sebenarnya
lambatkan gula-gula tu sekejap saja dalam term. Contoh ASB 55. Ada orang dalam cakap nanti akan dinaikkan masa nak PRU, tapi akan naikkan sekali saja. Dalam tempoh menuju PRU 15 yang kita tahu sampai bila akan diadakan ni, kita sendiri dah sengsara. Jadi pada saya fokus atau poinnya satu je lah, kita akan rasa menyesal, rasa beban terhadap bebanan yang kita tanggung selama satu program pemerintahan ini akan buatkan kita akan rasa fikir, okey, kita dah tak sanggup nak untuk merana dan merasa susah. Kita balik dulu pada kajian lama yang banyak bantu. Bukan saja orang Melayu, Cina dan sebagainya, semua orang merasa nikmat semasa bahasa nasional. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Apa jawapan? Memang benar jawapannya. Okey. Dengan berakhirnya dua pusingan dan soalan. Ada soalan ni? Ada soalan ni? Ada? Ya. Kalau tak ada nak tutup. Tak ada? Okey. Satu lagi soalan. Tadi dah soalan satu yang dekat kosong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan saya bukan penduduk di sini dan bukan juga pemuda pada tahun 80. Saya hadir di sini ingin membuat sedikit support lah dengan pemuda di sini. Soalan saya, Penyatuan Ummah telah dimitrai perjanjian pada bulan lepas. Ya. Soalan saya, adakah pihak pemuda UMNO di kawasan Tebrau ni menerima Penyatuan Ummah bersama-sama dengan pemuda PAS sekarang ini? Itu saja yang saya ingin tunjukkan pada sesiapa lah yang boleh menjawab. Moderator jawab. Moderator dilarang. Okey, disebabkan soalan ni melibatkan pemuda, jadi kita panggil Ketua Pemuda bahagian Tebrau untuk soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya ingat nak lari daripada ahli panel, tapi terpaksa ke depan juga kan, kerana soalannya ialah pemuda. Jadi Penyatuan Ummah telah terjalin antara UMNO dan PAS. Sebenarnya Penyatuan Ummah ini telah diimpikan, telah diidam-idamkan lama sebenarnya, dan kita pernah juga bersatu, UMNO dan PAS pernah bersatu, tetapi atas dasar masing-masing punya ideologi masing-masing dan bercerai kembali. Dan hari ini proses rujukan telah terlaksana dan akhirnya Penyatuan Ummah antara PAS dan UMNO telah orang cakap bergabung, telah terjalin. Jadi kalau ditanya kepada pemuda UMNO PAS terima atau tidak, untuk makluman pemuda UMNO Tebrau terima atau tidak, pemuda UMNO Tebrau menyambut dengan baik Penyatuan Ummah ini. Kerana atas dasar kita, kalau Pakatan Harapan kata ini sebuah penyatuan resis, tetapi Penyatuan Ummah antara UMNO dan PAS merupakan satu karomah, satu rahmat untuk seluruh rakyat di Malaysia. Kerana Penyatuan Ummah ini berlaku bukan hanya untuk orang Melayu, tetapi Penyatuan Ummah ini berlaku adalah untuk membela nasib rakyat Malaysia. Tidak kira Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, semua rakyat akan mendapat manfaat dengan Penyatuan Ummah ini. Jadi kami pemuda UMNO bahagian Tebrau menyahut baik dengan Penyatuan Ummah yang telah terjalin antara UMNO dan PAS. Sekian, terima kasih. Terima kasih jawapan yang telah diberikan. Saya ambil petikan sedikit petikan ucapan dari Dr. Ashraf Wajidi.
maknanya jika ada perbezaan tu kita uruskan perbezaan tu, jangan isu-isukan perbezaan tu, takkan ke mana ya. Okey, dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, saya akan menutup majlis pada hari ini, program pada hari ini, program Table Talk. Saya hadiahkan disebabkan saudari hadirin semua bersedia merelakan masa untuk bersama, saya hadiahkan pantun. Satu soalan. Alah. Kemon lah. Boleh. Geram ni Anas kat atas tu. Boleh satu lagi. Mana mic tadi? Ya. Tu duduk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator bagi peluang. Inilah soalan sebelum penutup kan. Awal lagi ni terkejut. Okey, untuk penjaja. Okey, semasa zaman BN, okey, makluman sentiasa diadakan bengkel untuk makluman kepada semua bengkel untuk penjaja-penjaja atau usahawan-usahawan kecil berkenaan dengan geran-geran atau cara-cara proses yang akan diajar untuk kita memohon. Okey, pada zaman sekarang kerajaan baru ni dah dalam setahun lebih, betul? Berapa bengkel yang kita pernah dengar? Itu yang simple lah. Macam mana sekarang punya kerajaan structurekan sistem atau proses untuk usahawan-usahawan atau penjaja-penjaja kecil ni untuk memohon geran yang disediakan atau bagi macam orang kata maklumat. Sebab kita usahawan kekurangan maklumat sekiranya tidak didedahkan melalui bengkel-bengkel yang disediakan, contoh daripada Teraju, MOA, Tekun dan sebagainya lah yang berkaitan. Okey, sekian. Okey, syak soalannya. So soalannya macam mana maklumat tu disampaikan, betul? Inilah brotherhood. Okey. Saya dah cakap tadi sebenarnya pasal maklumat ni. Salah satu. Tapi kalau kita nak cerita pasal maklumat, kebanyakannya maklumat tu, mesej tu sendiri tak sampai ke arah yang betul, ke arah penjaja. Kita ni di kalangan penjaja, kita ada grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp. Dalam kalangan penjaja juga ada persatuan-persatuannya juga. Okey. Kalau dalam persatuan sekalipun masih lagi berpolitik untuk siapa jadi ketua persatuan, kan, siapa yang perlu jadi ketua persatuan, macam mana mesej-mesej ni nak sampai kepada ketua persatuan nak sampai kepada penjaja. Ini okey, ini benda paling mudah sebenarnya, mudah. Macam saya cakap, kadang-kadang kita ni di golongan penjaja-penjaga dan peniaga-peniaga ni, kita nak cari maklumat, kita Google je. Tapi kalau kita Google sekalipun, kalau kita jumpa maklumat yang daripada tahun lepas tak update, macam mana kita nak sampai ke maklumat, nak dapat maklumat? Masuk kat sini yang saya nak bagi tahu, maklumat daripada Tajam memang tak jelas sampai kat kita. Kalau kita nak cerita pasal bengkel tahun ni, sebenarnya tak ada satu bengkel pun lagi yang dianjurkan pun. Belum ada. Kalau dulu, kalau kita cakap Teraju sahaja, dia ada bengkel super, bengkel bahtera untuk bukan kita cakap pasal bengkel perniagaan saja. Ada bengkel untuk bercakap dalam perniagaan pun dia buat sekali. Tapi itu dulu. Maksudnya benda tu sampai, kita dapat tahu, kita dapat maklumat. Maklumat ni datang daripada persatuan-persatuan. Tapi daripada persatuan pun sekarang nampak macam tak ada chemistry antara satu sama lain. Itu kemungkinan besar lah yang mungkin saya boleh jawab, kemungkinan maklumat tu tak sampai sekali. Kerajaan kena cari jalan sebenarnya untuk dia bina, senang cakap, bina empire tu sendiri untuk sampaikan maklumat kepada peniaga. So jadi tak adalah penjaja ni kucak-kacir kan. Kita sebenarnya kalau kita dapat maklumat daripada luar, kita boleh dapatkan daripada laman web. Tapi kalau dalam laman web pun tak update, so apa jalan lagi yang kita boleh cari? Bersawang je lah. Terima kasih. Last. Boleh moderator. Okey, saranan untuk pihak yang berkaitan berkenaan geran dan bantuan pinjaman ni, kerana kita pun sedia maklum penjaja kecil dan usahawan ni kebanyakan terdiri daripada di kalangan Bumi Putra.
Okey, sebab kebanyakan dia buka geran untuk Putra. Jadi apa saranan Encik apa nama dia? Anas. Nama betul tak tahu. Encik Anas ni apa saranan kepada pihak yang berkaitan untuk membantu usahawan kecil dan penjaja ni? Okey. Terima kasih. Saranan untuk penjaja, untuk mereka kepada penjaja, betul? Okey. Okey. Saya bagi tahu saranan, saya bagi tahu daripada sudut perspektif saya sendiri kepada mereka. Sebab saya ni seorang penjaja, jadi saya ada hak untuk bercakap, bagi tahu kat kerajaan apa yang dia perlu buat. Ini idea saya. Perkara pertama yang dia perlu buat adalah betulkan sikit maklumat-maklumat. Maksudnya cara nak sampaikan maklumat. Zaman sekarang zaman IT mudah. Zaman IT ni simple. Dalam Facebook pun dah boleh update dah. Maksudnya cari satu sumber yang boleh sampai. Buatlah, update lah selalu laman web. Sebab orang-orang macam kita, orang Melayu ni, macam orang sekarang ni, kita ni malu nak tanya. Kadang-kadang kalau kita nak tanya jalan pun kita segan. So cara terbaik kita Google. Ini benda yang paling mudah. Kalau kita Google pun dah boleh dapat. Buka nama web tu pun kita dah boleh tahu maklumat. Jadi saranan saya pada kerajaan hari ini, maklumat tu buatlah betul-betul. Sampaikan penyampaian tu, buatlah penyampaian yang lebih senang. Kalau kita rasa nak sampaikan kepada ni tak sampai, kan fikirlah benda yang paling basic. Benda paling basic senang, nama web. Saya ni dalam masa sama orang IT. So dalam masa yang sama juga saya buka nama web. Tapi kalau kita tengok benda tu tak berada, memang kita pun pening kepala lah. Kalau maklumat tak sampai, peniaga pun out lah. Tapi kalau kita cakap pasal geran ni memang penting. Bagi peniaga-peniaga macam kami ni, geran ni penting. Sebab dia bukanlah dalam bentuk pinjaman, dia dalam bentuk peluang. Tapi kalau dalam bentuk geran ni pun dia tak boleh nak sampaikan mesej. Sebenarnya kami pun tak tahu ada geran ke tak ada geran sebenarnya, sebab tak sampaikan maklumatnya. Kalau maklumat tu pun tak sampai, out lah. So saranan saya pada kerajaan hari ini, laman web tolong update. Laman web, Facebook pun tolong update. Jangan kita nak kena PM baru nak update. Itu masalah. So update lah selalu. Sekian, terima kasih. So terjawab tak soalan awak? Jangan cakap kau tak tahu. Okey, terima kasih kepada yang menanya soalan. Memang banyak soalan. Jadi kita dah boleh tutup majlis kita hari ini. Ada lagi. Ada lagi. Ya, tak ada. Okey, tadi saya dah janji nak hadiahkan sesuatu. Yeah. Pantun 5, 4, 5, 6. Pantun bocor. Pantun ni sebab masa tu di Tanjung Piai lah. Jadi sangat boleh pakai sampai PR15. Pantunnya berbunyi, kalau tuan pergi memancing pergi laut ni, jangan lupa membawa umpan. Arwah. Kalau tak nak kena kencing, jangan undi Pakatan Harapan. Jadi sebagai moderator saya sampaikan pesanan tu lah, jangan undi Pakatan Harapan lagi. Jadi dengan itu majlis kita berakhir pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf jika ada tersalah kata, tutur kata, terajak, terkesan, minta maaf. Jangan waktu kepada panel kita. Okey, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.